Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita kalau bukan di mana, iaitu di Buletin MFL. Macam biasa, kita kena terus bekerja di rumah pada minggu ini, work from home, demi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 akan terputus dan demi keselamatan kita bersama. Kita selalu bagi tumpuan kepada pasukan-pasukan yang bersaing di Liga Super. Apa kata pada minggu ini kita berikan kelainan dengan memperkatakan persiapan Negeri Sembilan FC antara pencabar utama yang sedang bersaing di Liga Premier selain Sarawak United. Pihak Buletin MFL berjaya menemu bual Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC iaitu K. Riven mengenai persiapan pasukan yang telah menyambar 4 pemain terbaru pada jendela pintu pemilihan kedua. Mari kita lihat sedutan temu bual bersama beliau. Okay, Coach. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa lah bersama dengan Buletin MFL. Jadi Coach, Negeri Sembilan. Terima kasih Dani. Ya, sama-sama Coach. Melihat pada persiapan pasukan tidak kurang hebatnya apabila masukkan 2 pemain import yang terbaru dan juga 2 pemain tempatan iaitu Halim Zainal dan juga Zuhairi. Tapi Coach, first saya nak tanya Coach lah mengenai 2 pemain import yang dibawa masuk oleh Coach kali ini. Kenapa? Mungkin Coach melihat kehadiran pemain import yang baru ni lebih baik berganti yang mungkin akan memberikan banyak kelainan untuk pasukan untuk saingan pusingan kedua ni, Coach. Pertama sekali kita buat pertukaran di bahagian pertahanan di mana kita tukar Fernando yang bermain sebagai back tengah. Kita tukar dengan Arthur, seorang lagi pemain bahagian pertahanan, dan satu lagi pertukaran adalah di bahagian serangan di mana kita tukar Rafael ataupun Rafina, kita panggil nama panggilan dia Rafina, dengan Francis Kone di bahagian serangan. Okay? Apa yang kita nampak pada pusingan awal, pemain pertahanan Fernando ni dia kurang berkomunikasi. Kebolehan beliau berkomunikasi dengan pemain-pemain bahagian pertahanan tidak begitu baik, dan juga persefahaman di antara kalangan pemain di bahagian pertahanan tidak seperti mana yang kita harapkan. Tujuan kita mendapatkan satu slot pemain import di bahagian pertahanan adalah untuk organize di bahagian bawah dan seterusnya dapat commanding yang baik dari belakang dan cuba menjadi leader di bahagian belakang di mana kita terdapati Fernando tu ada sedikit kesukaran untuk mendapatkan kedua-dua fungsi ini dengan baik, membuat fungsi ini baik dengan di dalam satu tim NSFC. Oleh sebab itu kita bersetuju untuk bertukar seorang pemain di bahagian pertahanan di mana Arthur ini boleh berbahasa Malaysia kerana beliau bermain di Indonesia selama 3 tahun, boleh cakap bahasa Indon dan juga beliau berkomunikasi dengan baik, dan cara beliau bergaul dengan pemain lebih baik. Dan yang kedua, Francis Kone ini memandangkan kita Rafael tidak begitu efektif kerana kalau selepas 11 perlawanan beliau hanya menjaringkan 1 gol dan juga hanya assist sekali. So rekod ini saya rasa agak membuat kesukaran kepada Akuno untuk menjaringkan gol, di mana kesemua beban itu terletak di bahu Akuno, yang di mana pihak lawan sudah pun mengetahui kekuatan Akuno dan kita mengalami sedikit kesukaran untuk menjaringkan gol. So, dan satu lagi tujuan kita tukar adalah kita nak ada kualiti seorang pemain import di bahagian atas yang boleh hold bola mengikut style permainan kita, boleh hold bola dan juga ada aerial ball. Kita ada ability di mana kita ada through set pieces kita boleh score goal. Itu tujuan kita tukar Rafael dengan Francis Kone. Okay, Coach, itu mengenai import 2 pemain tempatan
Zulkhairi Zulkifli, bekas pemain Kedah dan juga Penang, dan sementara Abdul Zainal. Ini saya rasa satu kejutan juga lah dalam kalangan peminat Liga 9, all timer, orang lama. Mungkin ada sesuatu yang coach harapkan daripada Halim, mungkin pengalaman dia untuk as a leader dalam padang. Mungkin coach ada pandangan tersendiri. Saya nak beritahu di sini satu perkara di mana pasukan Negeri Sembilan pada musim ini kita memiliki satu skuad yang kecil di mana kita ada 22 pemain saja termasuk 3 goalkeeper dan juga 2 pemain daripada Piala Presiden iaitu Jawa dengan Selvom. So jumlah pemain yang kita ada bermula semasa kita bermula liga adalah 24 pemain sahaja. So dalam 24 pemain ini saya ada hanya 4 pemain midfield yang boleh bermain di bahagian tengah. 4 pemain midfield adalah Barat seorang, Saiful, Ridwan, Fahmi dan juga Bun. Okay, hanya 4 pemain midfield saja. So memandangkan keadaan itu, apabila kita telah melalui 11 perlawanan, kita tengok ada masalah kecederaan dan juga ada pengantungan suspension. So saya dapati kita perlu dapatkan seorang pemain tempatan di bahagian midfield. Dan yang paling sesuai kita tengok adalah pemain yang ada pengalaman, di mana beliau kalau datang boleh menyelesaikan diri dengan cepat dengan pasukan dan juga beliau boleh memberi sumbangan yang bermakna sekiranya beliau diberi peluang untuk bermain. Dan juga saya telah bertemu dengan Halim, situasi kita saya dah terangkan kepada dia, dan dia juga berasal daripada Negeri Sembilan, dan kita tidak boleh dapat pemain kualiti yang baik dalam second window ini sebagai seorang pemain tempatan, dan kita susah nak dapat kualiti pemain. Mengenai saingan dengan Sarawak United sekarang, memang semua nampak Sarawak United dengan Liga 9 lah the best tu untuk ke Liga Super musim depan. So far sekarang Sarawak nampak ada advantage dengan kekurangan satu perlawanan ni. Jadi mungkin aku rasa target kau sekarang ni apa first? Adakah untuk target top 2 dulu ke untuk pastikan layak ke Liga Super sebelum fikirkan mengenai kejuaraan Liga Premier? Okay. Memang target kita untuk ke Liga Super, dan itu adalah merupakan target utama. Dan kalau kita boleh bermain baik dan juga dalam second round ini boleh mengumpulkan mata yang baik, dan dalam masa yang sama kalau kita ada peluang untuk pergi ke tempat pertama, kita akan cuba. Dan saya rasa pasukan NSFC memang ada kualiti untuk bersaing dengan Sarawak United, dan harap kita akan memberi saingan yang baik dengan Sarawak United untuk perlawanan yang baki ada ni untuk 9 game. Dan fokus pemain perlu untuk kita mencapai objektif untuk layak ke Liga Super. Itu yang penting. Jadi kita sudah tahu apa kriteria pemilihan keempat pemain ini yang menjadi tonggak terbaru Negeri Sembilan untuk hadapi baki 9 perlawanan Liga Premier. Baiklah, bagi satu lagi segmen, apa kata kita bersama Mahali Jasuli yang dahulunya merupakan pertahanan, namun sekarang ini dia adalah penyerang PJ City FC. Ingin tahu bagaimana transformasi ini boleh berlaku? Jom kita bersama beliau. Terima kasih kerana sudi dengan Bulletin MFL untuk hari minggu ni. Jadi untuk Mahali, tanya sikitlah mengenai perjalanan untuk musim ni. Kita tahu nampak Mahali banyak beraksi di posisi penyerang selepas Darren Lock tak dapat diturunkan ekoran kecederaan. Kalau ikutkan Mahali musim ni dah beraksi sebanyak 9 game kalau ya 9. Stat ni. So macam mana bermain sebagai pemain penyerang? Boleh share sikit tak, kongsi macam mana kau dapat sesuaikan diri beraksi dalam posisi ni dalam masa yang singkat? So far memang satu cabaran baru lah bagi saya bila macam beraksi di bahagian penyerang, walaupun memang saya bukan posisi asal, tapi hasil bantuan
coach dan juga rakan-rakan memang so far saya dah selesa lah beraksi di bahagian penyerang dengan pasukan tanpa kehadiran import. Ia sedikit sebanyak memberi saya satu pengalaman dan juga cabaran baru lah untuk pasukan PJ City. Masa coach ada beritahu bermain sebagai penyerang tu, terkejut tak mula-mula? Yalah, dalam training ke ataupun mungkin dia ada jumpa kau personal ke macam mana? So far mula-mula memang coach ada tanya personal, boleh tak kalau nak main cycle. Dia cakap boleh kot, tapi slow-slow lah, tak boleh lah untuk saya dapat momentum tu sama macam striker-striker yang lain. Cuma saya kata saya akan cuba and bagi yang terbaik lah untuk pasukan, dan coach pun banyak support and then bagi keyakinan dekat saya. So dari situ pun sedikit sebanyak memang membantu saya lah untuk saya beraksi di bahagian penyerang. Mali, mengenali kau masa Harimau Muda lagi, kau memang beraksi di right back ataupun right flank kan. Jadi sebelum Harimau Muda sebenarnya kau pernah ke main striker? Mungkin masa kat sekolah ke ataupun masa peringkat remaja? Sebenarnya memang pernah waktu umur saya 19 main untuk Selangor Under 19. Time tu di bawah kendalian Coach Maniam juga. Saya memang main top striker. So kat situlah timbul idea Coach Maniam kata awak dulu pernah main striker waktu umur 19, jadi why not saya convert awak untuk main striker. Kebetulan striker pun seperti Darren alami kecederaan, jadi saya pun terima, and then saya pun sahutlah cabaran coach untuk main di bahagian penyerang. So boleh katakan kau memang dah ada hubungan yang cukup akrab lah dengan Maniam dan boleh katakan selepas kau join PJ City ni nampak ada sinar balik lah dalam karier selepas dekat PKNS. Rasanya mungkin tak banyak juga game kau main, so mungkin dengan Maniam ni ada bagi banyak juga lah bantuan dalam menaikkan balik karier kau. Ya, memang Coach Maniam banyak juga membantu dari segi kesiapan saya lah sebagai player untuk pasukan PJ City. Memang sebelum ni pun coach ada beritahu yang coach memang percaya dengan kemampuan saya ni, dan itulah sebabnya coach beri kepercayaan kepada saya untuk stay dengan pasukan PJ City, dan saya pun rasa inilah pasukan yang sesuai lah untuk saya, di mana kita tahu tiada pemain import, jadi pemain lokal seperti saya ni mungkin kita akan dapat banyak peluang lah untuk beraksi, dan ini satu kelebihan lah bagi saya untuk pasukan, untuk saya maupun pemain-pemain lokal yang lain lah untuk beraksi dalam Liga Super. Okay lah, yang terakhir lah Mali. Kita tengok dalam list pendaftaran pintu kedua ni, kebanyakan tim banyak lakukan rombakan, tapi PJ City antara tim yang boleh memang tak ada langsung penambahan baru lah. Jadi mungkin Mali rasa Coach Maniam percaya dengan kemampuan tim sedia ada ni untuk teruskan dan untuk kedudukan sekarang sekurang-kurang ni dalam tengah liga. Ya, memang coach pun ada bagi tahu dia percaya dengan kemampuan player yang sedia ada. Jadi sekarang ni tugas player pula lah untuk bagi yang terbaik untuk pasukan. Dengan kita pun tahu semua pasukan dah tambah pemain. Jadi untuk pasukan PJ City kami kena bagi lebih lagi lah untuk dalam saingan liga dalam baki seterusnya. Dengan kita pun tahu pasukan mungkin dah mengkaji pasukan PJ City, jadi kami kena lebih bermain lebih berpasukan dan juga mencari keputusan yang positif lah untuk setiap perlawanan. Oh, patutlah. Rupanya Mahari dulu asal seorang penyerang semasa dengan Selangor di Piala Belia pada tahun 2007.
Jurulatihnya pun orang yang sama, iaitu P. Maniam. Jadi semoga selamat maju jaya buat Mahali dan harap boleh jaringkan gol nanti dengan PJ City. Jadi sebelum kita melangkah pergi, kita saksikan dahulu kedudukan carta Liga Super dan Liga Premier. Mana-manalah tahu, mungkin anda di luar sana sudah terlupa selepas sekian lama Liga Malaysia berehat. Selepas 13 perlawanan, Johor Darul Takzim merupakan pendahulu Liga Super mengatasi Terengganu FC yang dipisahkan 3 mata, manakala Kedah Darul Aman di tangga ketiga diikuti Penang FC. Sementara itu, Melaka United kini sudah berada dalam zon penyingkiran Liga dengan 11 mata 1 mata di belakang Seri Pahang dan Perak. Liga Premier pula seperti yang diperkatakan, persaingan Sarawak United dan Negeri Sembilan begitu sengit apabila kedua pasukan hanya dipisahkan 1 mata sahaja antara satu sama lain. Manakala Terengganu FC 2 menjadi satu-satunya pasukan yang masih kekal rekod tanpa kalah. Jadi sampai kita berjumpa lagi dan duduk di rumah jika tiada sebarang urusan penting di luar. Jaga SOP di mana saja kita berada dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri mengambil vaksin di aplikasi MySejahtera jika belum berbuat demikian. Sampai kita berjumpa lagi. Bye. Download aplikasi Shoot sekarang.